Syariah Bank Negara pada 21 April 2003 telah memutuskan manfaat takaful boleh dihibahkan kerana ia adalah hak peserta takaful untuk diberikan kepada sesiapa sahaja selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak, dan hibah yang dibuat adalah hibah bersyarat. Jadi hibah yang dibuat, hibah takaful tadi adalah hibah bersyarat, dan hibah ini dia tak sama dengan hibah yang kita cerita awal tadi. Hibah harta, hibah akaun simpanan, dia tak sama. Transfer, pindah milik, dia tak sama. Jadi dia boleh bagi pada siapa, dan pada dokumen hibah yang dibuat itu, dia boleh menentukan sama ada dia nak lantik waris tadi sebagai wasi, penerima, ataupun dia buat hibah lah. Jadi kalau dia hanya melantik wasi, maknanya walaupun yang dilantik tu adalah anak, maka anak tadi dia bertanggungjawab untuk bahagikan secara faraid. Tapi kalau yang dilantik tu adalah sebagai penerima manfaat takaful dalam bentuk ini hibah bersyarat itu tadi, maka dia jadi hak anak itu. Jadi jawapannya suami tadi tak bolehlah tuntut hibah takaful yang isteri bagi pada anak-anak tadi. Anak-anak. Itulah expert bila menjawab. Pakarnya boleh jawab pendek dan jelas. Yang penting jelas apa yang Ustaz Hanzalah kongsikan hari ini berkaitan dengan hibah, pengikat kasih sayang. Moga-moga dapat difahamkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk hari ini Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz Hanzalah untuk perkongsian kita, insya-Allah. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Ustaz hibah pengikat kasih sayang. Moga-moga dapat kita amalkan sebaik mungkin ilmu-ilmu yang telah dikongsikan ustaz-ustaz kita dari Baitul Mal MAIS. Ya, betul. Dan pasti berkongsian untuk celik pewarisan dan Baitul Mal MAIS tadi mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Rabu 8 September 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. InsyaAllah Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari akan bersama-sama untuk bincangkan tentang kelebihan buah-buahan dan apakah buah-buahan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik perkongsian tersebut, dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Buah Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam Berita IKIM. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V bertitah mendesak rakyat negeri ini yang belum divaksin supaya mendaftar atau mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 secara jumpa terus di Pusat Pemberian Vaksin PPV dengan kadar segera bagi mencapai sasaran 80% imuniti kelompok di Kelantan menjelang 30 September. Setiausaha sulit kanan kepada Sultan Kelantan Datuk Ni Muhammad Shah Freeman Nik Hassan berkata, baginda berasa amat duka cita melihat Kelantan antara negeri yang mempunyai peratusan penerima vaksin terendah iaitu 50%. Menurutnya, Sultan Muhammad V bertitah bahawa pengambilan suntikan vaksin adalah tanggungjawab individu terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Malah baginda turut merujuk resolusi muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ke-10 yang bersetuju hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib kepada golongan ditetapkan kerajaan. Sabah merekodkan 45 kes kematian akibat jangkitan COVID-19 semalam, meningkat berbanding 31 kes sebelumnya, kata Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Masidi Manjun. Beliau berkata daripada jumlah itu, daerah Tawau merekodkan 17 kematian, Kota Kinabalu 5, Sandakan 5, Papar 4, Penampang 4, Tuaran, Beluran dan Keningau masing-masing 2 kes, manakala Kalabakan,
Kinabatangan, Beaufort dan Ranau masing-masing 1 kes. Masidi yang juga jurucakap COVID-19 Sabah berkata, daripada kes baharu semalam, 788 kes adalah lewat daftar antara 2 hingga 3 hari selepas tarikh keluar keputusan. 128 kes adalah lewat daftar antara 4 hingga 5 hari dan 172 kes adalah lewat daftar melebihi 5 hari. Beliau berkata jumlah kes positif baru COVID-19 pada semalam menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 163,372 kes, manakala pesakit COVID-19 yang sembuh seramai 1,590 menjadikan jumlah kumulatif 132,408 orang. Sebanyak 98.34% atau 18,239 kes daripada keseluruhan 18,547 kes baharu COVID-19 semalam terdiri daripada kategori 1 iaitu tidak bergejala dan kategori 2 bergejala ringan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata baki 308 kes iaitu 1.66% terdiri daripada kategori 3 bergejala hingga kategori 5 bergejala kritikal. 12,176 iaitu 66.8% individu tidak lengkap dan tiada sejarah vaksinasi berbanding 6,063 iaitu 33.2% individu lengkap divaksin dalam kategori 1 dan 2. 239 kes iaitu 77.6% pula terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi berbanding hanya 69 kes iaitu 22.4% mereka yang lengkap divaksin dalam kategori 3 hingga 5. Beliau berkata Sarawak merekodkan kes harian tertinggi untuk hari kedua berturut-turut dengan 3,200 kes semalam. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 2 September dalam tahun 2012, Akademi Kulinari Terenggara AKT mula beroperasi selepas siap pada 30 Julai 2012. Ia dibangunkan di atas tanah wakaf milik Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, di daerah Marang, Terengganu dengan pembiayaan sebanyak 2.5 juta ringgit melalui peruntukan belanjawan 2010 Yayasan Wakaf Malaysia. Akademi Kulinari Terengganu merupakan sebuah akademi latihan yang menawarkan kursus dalam bidang confectionery and bakery selama 6 bulan berserta asrama kepada anak-anak asnaf yang dikenal pasti oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Pembangunan AKT ini merupakan kerjasama pintar institusi wakaf dan zakat yang memberi latihan kepada anak-anak asnaf dan dibiayai menerusi dana zakat oleh MAIDAM. Manakala Giat Mara memberi kerjasama dari segi penyediaan tenaga pengajar, silibus, persijilan dan allowance bulanan. Para pelatih yang telah berjaya menamatkan pengajian di akademi ini layak menerima sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dalam bidang yang berkenaan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, dah hari Rabu dah kita berada di pertengahan minggu ini. Masya Allah, moga-moga Allah kurniakan sikap dan juga rasa-rasa yang positif dalam kehidupan sahabat pendengar insya-Allah. Dan waktu ini bersama Yati, perkongsian kita daripada pukul 10 sampai pukul 1 tengah hari nanti insya-Allah bakal kita bersama menerusi perkongsian-perkongsian yang tradisional khas untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan awal hari ini nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat Warna Pagi yang baru sahaja selesai tugasan mereka untuk perkongsian Warna Pagi hari ini. Jadi, terima kasih kepada Hazwan Shah, Sufian Amrin dan juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Alhamdulillah, banyak yang telah mereka kongsikan. Moga-moga dapat menceriakan hari kita, dapat menjadikan suatu motivasi untuk kita
melangkah dengan lebih berani, dengan lebih tenang, dengan lebih berpengetahuan insya-Allah dalam kita berdepan dengan kehidupan insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita akan teruskan perkongsian di Radio IKIM menerusi aspirasi. Untuk jam pertama ini, kejap lagi kita bakal bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Tak lain tak bukan untuk kita belajar tentang susuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Nabi, bagaimana caranya. Kalau minggu lepas kita belajar tentang cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, dan kali ini Ustaz akan bawakan tentang kelebihan buah-buahan. Agak-agak apa buah-buahan yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling penting bagaimana cara pemakanan yang betul seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tahu jawapannya? Kena ikutilah kejap lagi bersama menerusi perkongsian rahmatan alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Kita ada perkongsian di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini jom kita mulakan pagi kita bersama dengan Halim Ahmad dengan benar hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Fatah wal Haqqu as-Sahih wal Batin, yang benar itu milik Tuhan. Sudah berkali mencoba benar dalam tutur bicara, bukannya mudah terus berusaha. Walau berkali dicuba, ikhlas dalam mencari makna, semoga terus kekal istiqomah. Andai dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang esa. Selagi engkau mencari, pastinya kau akan temui hakikat kebenaran sejati. Cuba muhasabah diri, benarkah kau akan pahami segala rahasia tersembunyi. Jadikan panduan, hidup benar tiada alasan, berubah jalan cari keredaan. Ketepikan keraguan, yang benar itu milik Tuhan, agar bertemu ketenangan. Dari dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang esa. Ya Fatah wal Haqqu as-Sahih wal Batin, agar bertemu ketenangan. Ya Fatah wal Haqqu as-Sahih wal Batin, yang benar itu milik Tuhan. Selagi engkau mencari, pastinya kau akan temui hakikat kebenaran sejati. Cuba muhasabah diri, benarkah kau akan pahami segala rahasia tersembunyi. Selagi engkau mencari, pastinya kau akan temui hakikat kebenaran hakiki. Cuba muhasabah diri, benarkah kau akan pahami segala rahasia tersembunyi. Yang benar milik Tuhan, sedarlah insan. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Tiada ganti kasih ibu ayah akan kau isteri solehaya. Radio IKIM 20 tahun
tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin. Dan Alhamdulillah, untuk bersama dengan kita sahabat minggu tak pernah jemu untuk berkongsi dengan sahabat pendengar rahsia di sebalik tiap sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita bersama dengan Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk bersama dengan rakan pendengar Radio IKIM lagi untuk berkongsi ilmu bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah, untuk kali ini kita masih lagi meneruskan perkongsian berkenaan dengan lifestyle ataupun cara hidup baginda Nabi SAW. Minggu lepas kita selesai dengan cara minum baginda Nabi, dan kali ini kita nak tahu pula tentang buah-buahan, kebaikan buah-buahan, insya-Allah untuk Ustaz kongsikan bersama dengan sahabat pendengar. Mungkin awalan ini kita berikan terlebih dahulu Ustaz sedikit mukadimah untuk tajuk kita hari ini, ketahui kebaikan buah-buahan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih Yati dan seluruhnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mendalami dan mengkaji tentang perincian ataupun setiap perlakuan, perkataan dan juga tindak tanduk dan juga akhlak yang telah dilakukan oleh baginda SAW. Dan kita tahu bahawa di sebalik setiap amalan baginda SAW, sama ada dari sudut perbuatan, dari sudut percakapan, dari sudut akhlak, tersimpan 1001 rahsia yang patut kita bongkar, insya-Allah. Patut kita bongkar. Okey, pada pertemuan kita yang lepas, Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah bicara tentang bagaimana cara Rasulullah SAW minum. Sebelum tu kita dah bicara tentang minuman Nabi SAW, kan? Ini cara Rasulullah SAW minum. Disebut bahawa, sebagai contoh, saya pun ada cawan depan ni. Okey, kalau kita minum, disebut bahawa Nabi SAW bila minum, Nabi akan bernafas 3 kali. Ataupun dalam riwayat lain sebut 2 kali, sekurang-kurangnya 2 kali. Ataupun 3 kali untuk filina, untuk satu cawan ni, satu gelas. Cuba bayangkan kalau satu cawan macam ni, kita bincang lepas, mungkin kita akan habiskan dalam kalau sekali teguk 15 second atau 15 saat 15 saat. Cuba kita minum 15 saat. Berarti selama 15 saat lah kita tidak mengambil nafas ataupun tidak bernafas. Okey, sebab itu disebut bahawa yatanaffasu thalathan. Nabi bernafas 3 kali. Dia sebut yatanaffasu marratain, 2 kali. Jadi sebenarnya lebih kepada akhlak, lebih kepada adab. Okey, kalau satu cawan macam tu kita terus minum gulu-gulu sekali teguk, dari sudut akhlak tak cantik. Akhlak tak cantik. Okey, yang kedua rupanya saluran pernafasan kita ni ada 2 kan. Saluran kerongkong kita ada 2, satu saluran pernafasan, satu lagi saluran makanan. Jadi kalau kita makan atau minum, saluran pernafasan kita ada injap penutupnya, Jadi kalau kita minum dengan sekali tegukan, gluguk tanpa kita bernafas, kan, seolah-olahnya kita menahan nafas selama mana kita minum satu cawan tu lah. Sebab itu Nabi kata huwa amra wa arwa. Kalau kita bernafas kurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali, dia amra, dia baik untuk kesihatan sebab paru-paru kita sentiasa ada oksigen yang baru. Kemudian arwa ni maksudnya memuaskan kita minum. Rupanya kalau minum sekali teguk, kita tak berhenti, tak bernafas, walaupun kita minum dalam kuantiti yang banyak, sebenarnya dia tidak akan memuaskan kita minum. Kita nak minum lagi, nak tambah lagi kan. Jadi akhirnya kembung gitu dengan air kan. Sebab itulah hikmah di sebalik cara Rasulullah SAW minum. Itu kita bicara pada pertemuan kita lepas. Hari ini Yati dan sidang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita nak cerita tentang kebaikan buah-buahan. Alhamdulillah kita di Malaysia ini kita kaya dengan buah-buahan. Sebab itu raja buah-buahan ada dekat Malaysia, durian. Raja buah-buahan ada dekat Malaysia. Pemaisuri ataupun sultanah buah-buahan pun ada dekat Malaysia. Itu manggis kan.
Manggis. Jadi buahnya Allah SWT durian, okey, itu rajanya, pemaisurinya, queennya adalah manggis. Sebab itu Yati, kalau kita bincang tentang Allahumma salli alaihi tentang manggis dan durian ni, dia akan berbuah serentak, dia akan keluar serentak. Kalau ada durian, ada manggis. Ada durian, ada manggis. Bukan kerana ada king mesti ada queennya, tak. Hikmah hebatnya cipta Allah Subhanahu Wa Taala pada buah-buahan ni, ada buah yang sifatnya panas, durian, sifatnya panas, dan ada lawan dia untuk menyeimbangkan panas dan sejuk, iaitu manggis. Manggis sifatnya sejuk, jadi makan durian ada lawan dia, iaitu manggis, kan? Macam tu. Sebab itu kalau kita bicara dalam buah-buahan Nabi SAW, ada hadis tentang Nabi SAW akala al-bitih, Nabi makan tembikai birutab, dengan kurma. Jadi bila Nabi makan tembikai yang sifatnya sejuk, dari sudut Allah SWT yang nak menyeimbangkan sejuk pula dengan yang panas, iaitu Allah SWT, iaitu rutab, kurma. Rutab, kurma. Jadi kalau kita bicara pula Nabi SAW akala Nabi SAW al-kisa, kita mentimun ataupun timun birutab, dengan rutab. Dalam hadis yang lain disebut bahawa Nabi SAW yajma'u, menghimpunkan antara herbis. Herbis ni ada sebut honeydew, ada sebut rock melon, tak apalah, honeydew, okey. Birutab, yajma'u maksudnya menghimpunkan antara yang sejuk dan panas. Sejuk dan panas. Jadi rupanya masya-Allah ada buah durian yang sifatnya panas, ada manggis yang sifatnya sejuk. Ada manggis sifat sejuk. Itu semua adalah hikmah ataupun rahsia penciptaan Allah Taala, bukan saya saja, bukan saya saja. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Yasin, Yati dan sidang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang Allah sebut dalam ayat 33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan antara tanda-tanda kekuasaan aku, kata Allah, bagi mereka, ini orang-orang kafir ataupun kita yang pembaca ni, al-ardul maitatu, bumi yang kering kontang. Kita lihat di tanah Arab, memang tak ada pokok-pokok yang hijau, melainkan semua adalah padang pasir yang terbentang luas, terbentang luas. Ahyainaha, kata Allah SWT, kami hidupkan dia. Dengan apa? Dengan turunnya hujan. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, dan kami keluarkan daripada bumi yang kering kontang ataupun bumi yang mati tadi. Sepatutnya tak ada benda yang boleh hidup, tak ada apa-apa tumbuhan boleh hidup atas bumi ini. Tapi Allah hidupkan, ahyaina, dan Allah keluarkan daripada bumi yang mati tadi ni, bumi yang kering kontang ni, habban, biji-bijian ataupun biji benih. Faminhu yakulun, ada di antaranya yang kamu makan. Kemudian bukan sekadar itu, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan dengan biji benih tadi tumbuh, bukan sekadar tumbuh pokok sebatang dua batang. Wa ja'alna fiha jannat. Jannah ni kalau kita rujuk dalam kenapa dipanggil jannah, kebun yang subur, berarti sebab jim dengan nun ni maksudnya ialah dia menutup, dia melindungi ataupun dia menghijab. Jadi sebab itu jin kita tak nampak, sebab jin ni adalah makhluk yang terhijab dan terlindung daripada pandangan mata kasar manusia ni. Sebab itu namanya jin. Sebab namanya jin. Satu lagi, jin pun tak nak keluar sekarang ni, sebab semua orang nak pakai seluar. Dia tak ada seluar nak keluar. Tak ada, okey. Dia tak ada seluar nak keluar. Jadi betul kita tak nampak sekarang ni. Dia pun malu nak keluar, kan. Sebenarnya jin dan nun tu maksudnya terhijab, tertutup, terlindung. Sebab pokok yang subur ni, daunnya akan bertemu dengan daun sebelah sehingga menutup lantai bumi. Sebab itu dipanggil jannatun. Bila dalam Quran disebut jannatun, dia akan menggambarkan kebun yang sangat subur. Ialah nak digambarkan kebun subur ni, pokoknya rendang, daunnya banyak sehingga bertemu di antara daun sebelah dengan daun sebelah. Ini maksudnya kebun yang subur lah. Sebab itu jannatun, syurga juga disebut sebagai jannatun, sebab di syurga nanti pokok-pokoknya rendang sehingga bertemu daun dengan daun sebelahnya,
dan menutup lantai syurga. Jadi orang yang duduk dalam syurga nanti di bawah pohon tersebut, dia tidak akan merasakan panas, ya, dia tak merasakan Allah SWT bahang kepanasan tu tak boleh menembusi sebab rendangnya pokok dia dipanggil jannatun. Sebagai itu dipanggil jannatun. Okey. Allahumma salli atau. Jadi bila digambarkan dalam surah Yasin ni tentang bukan sekadar tumbuh tetapi waja'alna fiha jannatin min nakhil. Kami jadikan pada tanah yang kering kontang tadi yang mati tadi kebun-kebun yang subur daripada korma nakhil. Nakhil ni pokok korma tadi. Pokok korma. Kalau buahnya ada banyak peringkat, antaranya balah yang muda, kemudian rutab yang dah masak, tamar yang dah kering. Tapi kalau nak complete set package, maksudnya termasuk buah, dia panggil nakhil. Masya-Allah, kaya Sarap kan. Kita semua pokok kurma, pokok rambutan, pokok ni kan. Tamar dengan kurma pun panggil kurma juga Ustaz. Tamar dengan kurma panggil kurma juga. Rotok pun kita panggil kurma juga kan. Jadi ini kayanya bahasa Arab, kayanya bahasa Al-Quran bila sebut perkataan nakhil, kurma, pokok kurma. Wa a'nabin, dan Allah SWT pokok anggur. A'nabin ni pokok anggur. Dan anggur-anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami keluarkan daripada tanah yang kering kontang tadi minal uyun, iaitu daripada air, mata air. Jadi rupa-rupanya masya-Allah, buah-buahan ini merujuk pada ayat ini, buah-buahan adalah tanda ataupun bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Allah tak tumbuhkan pokok kayu balak ke? Kenapa Allah tak keluarkan pokok apa ke? Tak, Allah keluarkan pokok buah-buahan, iaitu nakhil, kurma dan a'nab, iaitu anggur. Jadi buah-buahan ni adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala pada patutnya tanah yang tak boleh nak tumbuh apa-apa, tapi boleh keluar pokok dan buahnya kita makan, dan buahnya manis. Buahnya manis. Tu insya-Allah nanti kalau ada kesempatan di akhir nanti ada tips beli buah-buahan ni, tak boleh beli musim hujan. Tak kalau boleh. Kenapa Ustaz? Tak manis. Tak manis. Sebab itu kurma, Allah SWT dan anggur, tembikai, dia berbuah pada musim panas. Bila musim panas, air dalam ni dia terhidrat, jadi tinggal manisnya pada buah ni. Kalau beli masa hujan, buah ni dia lembap, jadi dia banyak kandungan air, jadi kurang manis. Rupanya masya-Allah, dengan sebab kepanasan yang tadi tu sepatutnya tak boleh tumbuh, itu yang menyebabkan kurma tu manis, itu yang menyebabkan buah tembikai manis, itu yang menyebabkan anggur manis. Masya-Allah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Taala tentang buah-buahan. Itu kita kaji tentang buah-buahan ni, insya-Allah nanti kita akan bincang secara lanjut lagi. Wallah. Insya-Allah, masya-Allah. Itu baru sikit Ustaz kan, Ustaz kupas baru surah Yasin. Kejap lagi kita akan kongsikan macam-macam lagi perkongsian kita, menerusi perkongsian hari ini berkenaan dengan kehebatan buah-buahan, kebaikan buah-buahan. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami, tekan butang share untuk yang sedang menyaksikan, sedang menonton, untuk ramai-ramai kita nak ambil manfaat kebaikan daripada perkongsian Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari hari ini. Anda boleh share ataupun tonton di FB IKIM FM boleh, di YouTube channel boleh, dan juga di FB Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Muhammad Mustafa
cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Rahmatan Alamin pada pagi ini. Untuk perkongsian kita bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli, hari ini kita belajar tentang kebaikan buah-buahan. Rupanya buah durian patutlah selalunya bersama-sama dengan dia ada buah manggis. Rupanya nak bagi seimbang Ustaz. Ya Allah, bukan sekadar ada queen dan juga kingnya, tapi sebab nak seimbang tu. Masya Allah. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita berkenaan dengan kebaikan buah-buahan ni Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Kalau kita merujuk pada kitab Syama'il Muhammadiyah, antara buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW, kita bincang dulu tentang buah-buahan apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Tapi yang paling pentingnya ialah bagaimana cara Nabi makan itu. Cuma ni sekadar makluman kita lah. Okay. Sebab itu kita sebut dia tidak ada buah-buahan sunnah, tapi dia adalah pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah, insyaAllah. Okay. Yang pertama sekali, kalau kita lihat daripada turutan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, antara buah-buahan yang disebut yang dimakan oleh Nabi SAW ada al-kitha, al-qaf kitha, iaitu timun. Timun ni banyaklah jenis. Okay. Mungkin timun di Malaysia ni berbeza dengan timun di Jepun, dipanggil timun Jepun. Berbeza juga dengan timun di negara Arab. Dia tak sama. Tak sama. Dia ikut cuaca. Macam di Malaysia ni mungkin hujan, kandungan airnya lebih banyak. Ni kandungan air lebih banyak timunnya. Okay. Kalau timun di negara Arab, timun dia Allah SWT kandungan airnya kurang sebab dia negara yang panas kan, negara yang panas. Sebab itu yang pentingnya timun, cucumber dalam bahasa Inggerisnya lah, mentimun. Kemudian yang kedua adalah rutab ataupun korma yang masak. Sebenarnya Yati dan Sina pendengar oleh Allah SWT sekalian, kita ni sunnah berbuka puasa dengan rutab, dengan buah korma yang masak, bukan tamar. Tamar ni buah korma yang dah kering. Sebab itu kalau ikut dia punya peringkat, korma ni ada 6 peringkat, tapi yang popular adalah 3 lah. Balah yang muda yang selalu kita makan mentah tu, yang tinggi seratnya. Kemudian kalau kita makan buah korma yang mentah tu, dia ada manis-manis kelat dia. Tu dia sebenarnya membersihkan gigi. Kita makan tu dia bersihkan gigi kita. Tu. Saya budak-budak tak suka Ustaz sebab dia kelat. Yes. Sebab kelat. Sebab kelat kan. Okay. Yang kedua, dah sampai proses masak dipanggil rutab. Korma yang masak rutab. Okay. Tapi korma yang dah kering dipanggil tamar. Dan para sahabat, kalau Nabi SAW bertamu ke rumah sahabat dia bukan ambilkan korma yang dah masak ataupun tamar saja pada Nabi SAW. Tak. Sahabat ni akan panjat pokok korma dan dia ambil satu tandan. Nabi, walaupun Nabi pesan tak payahlah ambil satu tandan, cukup kamu ambil aku yang dah kering ataupun yang dah masak je. Tapi sahabat ni tak, dia akan ambil dan diberikan kepada Nabi SAW dan disebut kata, ya Rasulullah, aku nak kau sendiri pilih, nak yang mentah ke, nak yang masak ke, ataupun yang dah kering. Yang dah kering. Itulah akhlak para sahabat. Kalau Nabi datang kan, Nabi sendiri yang pilih mana yang Nabi nak. Okey, itu yang disebut tentang rutab ataupun tamar. Dia adalah buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Yang seterusnya, herbis. Herbis ni, kalau mengikut guru saya, Dr. Wan Nashiruddin, dia kata herbis ni adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, honeydew ataupun tembikai susu. Tembikai susu di Malaysia bentuknya bulat. Tembikai susu di Mesir dia bentuknya panjang dan warna kuning. Kan? Dia macam bola rugby sikit. Panjang sikit lah. Kita bulat betul. Dia lonjong. Dia lonjong. Dia herbis juga. Herbis. Jadi herbis ni boleh kata honeydew, boleh kata rock melon, kan? Rock melon. Baru-baru ni ada jiran saya, dia pensyarah UPM kan, bila saya sebut antara makanan, antara buah-buahan sunnah Nabi SAW atau antara buah-buahan yang Nabi makan, Allah SWT adalah herbis ni saya sebut rock melon. Dia kata, Ustaz, rock melon ni bukan ke kacukkan honeydew dengan labu pumpkin?
Ya, labu pumpkin. Zaman Nabi dah ada ke kacukkan ni? Rupanya ada ya, Ti. Rupanya ada dah. Sebab itu kalau kita rujuk pada asbabul urud ataupun sebab keluar hadis antum a'malu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Allahumma salli. Ketika Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Madinah ni dia mengawinkan pokok tu. Pokok kurma tu dikawinkan untuk dapatkan buah yang terbaik, untuk dapatkan buah yang berkualiti. Okey. Jadi Nabi kata jangan kawinkan, biar dia berbuah sendiri. Lalu orang-orang Madinah pun tak kawinkan pokok lah. Tak kawinkan pokok. Jadi bila musim kurma ketika tu, kurma di Madinah tak menjadi. Tak banyak buahnya, kemudian ada pun kualitinya sangat rendah. Lalu Nabi tanya pada sahabat, apa yang berlaku pada kurma di Madinah ni? Ya Rasulullah, bukankah engkau yang melarang, maksudnya orang-orang Madinah ni mengawinkan pokok ni? Dia kata, oh sebab itu ke? Dia kata Nabi SAW kan? Betul, Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Selepas tu Nabi benarkanlah untuk ni. Sebab itu Madinah ni selain daripada doa Nabi SAW, okay, sebab kawinkan pokok kurma tu jadi buahnya terbaik. Jadi rupa-rupanya kalau kita bincang tentang kawinkan pokok ni, dia zaman Nabi dah ada dah. Jadi herbis ni ada kata rock melon itu adalah hasil kacukan daripada honeydew dan labu. Sebab itu dia punya tekstur dia punya rangupan dia, dan dia punya ni Masya Allah, sangat sedap kan rock melon tu. Jadi kalau kita tahu bahawa ini adalah makanan ataupun buah-buahan yang telah dimakan oleh Nabi SAW, kita makan tu pun rasa seronok kan? Rasa seronoknya. Itu antara buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Kemudian betih ni Allah SWT tembikai. Sama ada tembikai warna kuning ke, tembikai warna merah ke, yang penting tembikai lah. Timur Cino, orang Kelantan pakai kan, Kelantan. Kalau kita orang Johor Yati panggil apa? Semangka. Semangka, jarang lama tak dengar kata semangka. Semangka, Ustaz. Semangka, buah semangka kan. Buah semangka, okey. Tak apalah, apa pun nama dia adalah betih. Betih ni adalah tembikai. Tembikai. Watermelon, okey. Allah SWT sama ada kuning ataupun merah, watermelon. Sebab kalau kita kaji tentang kebaikan, insyaAllah, saya rasa itu tak sempat untuk kita nak bincang secara detail tentang kebaikan buah-buahan. Nanti insyaAllah di mungkin pertemuan kita akan datang, kita akan bincang tentang kebaikan dari satu buah-buahan. Kenapa Nabi SAW makan buah-buahan ni, apa kebaikan dia. Sebab Nabi SAW ni bukan sekadar makan untuk memenuhkan perut, untuk menghilangkan kelaparan. Tak. Sebenarnya Nabi jadi contoh pada kita. Jadi kalau Nabi jadi contoh, Nabi akan makan buah-buahan yang macam mana? Yang baik, yang memberikan manfaat dari sudut kesihatan pada kita. Cara Rasulullah makan pun nanti lepas ni buah-buahan pun menjadi kebaikan kepada kita sebenarnya. Sebab itu kita kena kaji tentang tu, insyaAllah. Okay, itu yang disebut tentang tu. Dan seterusnya, buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW adalah ad-duba. Ad-duba ni adalah labu. Labu yang mana? Labu pumpkin tu, labu yang warna kuning, labu kuning. Okay, labu kuning, ad-duba. Okay. Kalau kita rujuk banyak kisah tentang Nabi bertamu ke rumah sahabat dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi terkais-kais mencari buah labu kan. Jadi Anas pun tahu bahawa Nabi sangat menyukai labu, dan kata Anas bin Malik, sejak daripada itu aku menjadi orang yang paling suka kepada labu kan. Kemudian Nabi SAW bila dia masak, dia jamu para sahabat dia, labu ni dia potong kecil-kecil. Dia potong kecil-kecil. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa potong kecil-kecil? Dia kata untuk membanyakkan makanan kita. Jadi Rasulullah kalau suka sesuatu tu, Rasulullah kongsi dengan orang lain. Masya Allah. Biar ramai dapat. Kita dulu masa zaman sekolah itu kan, ada gula-gula je kan, sebiji je. Lepas tu kawan kita, gula-gula ni bagilah 2 kan. Kita dulu ya Allah punya kedekut cat ludah lagi. Tui nak tak nak kita makan seorang punya kedekut. Masuk mulut semua Ustaz, lepas tu keluarkan masuk mulut. Masuk mulut lah. Nak. Kawan dah tak nak lah sebab dah masuk mulut.
dah semula punya kedekut gitu kan dulu. Tapi Nabi SAW tak. Nabi kalau suka sesuatu tu Nabi nak kongsi. Itu yang kisahnya yang Nabi itu diuji oleh seorang perempuan Yahudi tu kan, yang memberikan Nabi buah limau yang sangat masam. Kan, buah limau yang sangat masam. Okay. Nabi makan seulas, okay, Nabi senyum. Nabi makan seulas lagi, Nabi senyum, makan seulas sampai habis. Sahabat yang duduk tepi Nabi SAW ni tertunggu-tunggu, sebab biasanya Nabi SAW kalau buah-buahan yang Nabi makan tu sedap kan, Nabi akan berikan pada sahabat. Tapi kenapa kali ni tak sampai clear sampai habis Nabi makan, Nabi tak berikan pada sahabat. Lalu bila sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sebenarnya buah itu terlalu masam. Terlalu masam. Okay? Aku takut kalau aku berikan kepada engkau, kau akan memarahi perempuan Yahudi tersebut. Engkau akan memarahi perempuan Yahudi tersebut. Okay? Jadi itulah maksudnya Nabi SAW kalau suka dia akan berkongsi dengan para sahabat. Dia akan berkongsi dengan para sahabat. Itu disebut tentang buah labu, pumpkin. InsyaAllah nanti kita akan bincang juga. Ada kesempatan masa nanti berbaki nanti kita bincang tentang kebaikan semua buah-buahan ni, apa kebaikan dia, apa kebaikan dia. InsyaAllah nanti kita sambung sebentar lagi. Wallahualam. InsyaAllah. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rancangan Rahmatan lil Alamin. Bersama kita tak lain tak bukan, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari untuk perkongsian kita pada hari ini. Ustaz, Masya Allah, maksudnya tadi Ustaz dah kongsikan kita baginda Nabi SAW makan buah-buahan. Ada macam-macam jenis rupanya. Kita ingatkan tamar je, dengan kurma saja. Rupanya ada macam-macam. Kita ada limun, ada rutab tadi Ustaz dah kongsikan. Juga kita ada hirbis ataupun semangka, temikai, ataupun dan juga aduba Ustaz ni. Aduba labu. Tadi hirbis tadi tu rock melon ataupun honeydew. Kalau temikai, semangka kita panggil getih. Ustaz, maksudnya kalau labu tu bukanlah semata-mata labu tu saja kan? Maksudnya dimasak, diolah lah Ustaz kan? Ya, betul lah, dimasak ataupun diolah jadi sayur atau jadi apa nama? Lauk lah. Lauk lah, jadi lauk. Baik. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini Ustaz. Sebab ada yang tanya juga Ustaz, seberapa banyak kuantitinya diambil oleh baginda Nabi kan? Sebab ada sebahagian orang sekarang ni lah Ustaz, contohnya dietnya tak nak makan karbohidrat banyak-banyak, jadinya antara yang diambil banyak adalah buah-buahan. Jadi adakah cara macam tu betul Ustaz untuk kita nak mengambil makanan buah-buahan ni Ustaz? Kalau kita merujuk Yati dan sedang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sempat merujuk di portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia. Antara saranan pengambilan buah-buahan adalah 2 sajian setiap hari. 2 sajian setiap hari. Kalau macam pisang tu dua ni lah. dua biji, bukan 2 biji pisang lah, bukan 2 sikat ataupun 2 tandan tu teruk sangat pula kan. Okey, maksudnya 2 biji okey, kalau 5 pun 2 biji lah, macam tu sajian terbaik lah saranan pengambilan. Sebab satu sajian buah-buahan ni mengandungi 60 kalori. Itu yang disebut tentang tu. Namun dia kata walau bagaimanapun bagi anda yang mengidap penyakit ataupun mengidap diabetes,
Pengambilan buah-buahan perlu dikawal mengikut saranan yang telah ditetapkan. Okey, apa yang saya nak kongsi di antara hikmah Allahumma salli buah-buahan ciptaan Allah SWT ni. Dan kalau kita rujuk dalam surah Yasin pun, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga ni, inna ashabal jannati al-yawma, pada hari tersebut nanti fi syughulin, dia ni disibukkan dengan nikmat. Fi syughulin fakihun, maksudnya disibukkan dengan nikmat, maksudnya akan diberikan makanan yang berupa nikmat. Dan disebut fakihun, Allah gunakan perkataan fakihun ni fakihatun, buah-buahan. Jadi fakihun dalam terjemahan maksudnya adalah nikmat ataupun banyak nikmat, tapi Allah gunakan perkataan fakihun. Kenapa? Rupanya nikmat yang terbaik bagi kita adalah sama ada di syurga ataupun atas muka bumi ini adalah buah-buahan sebenarnya. Adalah buah-buahan. Okey. Sebab itu boleh kata sebenarnya buah-buahan ni tak ada risikonya. Kalau kita ambil masih dari sudut manisnya, kita tak ada risiko pun pengambilannya. Tetapi Allah SWT kalau berlebihan lah tu, berlebihan dan kalau orang yang ada penyakit diabetes tu, dia boleh ambil buah-buahan tapi ada kadarnya. Dan kita tahu bahawa buah-buahan ni dia bukan glukosa, bukan ni, tapi dia adalah fruktosa. Fruktosa ni adalah gula ringkas yang mudah larut kan. Jadi dia sebenarnya kalau kita ambil contohnya makan durian kan, makan durian, okey. Lepas tu pergi ambil cek darah kita. Kandungan gula kita memang naik sebenarnya. Tetapi dia takkan tetap. Dia akan nanti ada turunnya. Tapi bukan 2 biji durian, 2 ulas. Tadi saya kata biji kan, pisang dia 2 biji, durian boleh bantai 2 biji. Allah. 2 biji, bukan 2 biji, 2 ulas. 2 ulas. Sebab itu dia wasatiyah. Kita bincang juga tentang korma yang Nabi makan. Saya selalu ulang benda ni. Sebagai dalil kita ni nak mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi kena ada ilmu. Kena ada maklumat. Tak ilmu pun maklumat juga berasal daripada ilmu juga. Maklumat pun ilmu juga. Ain lam mim. Ilmu juga. Maklumat tu ilmu juga. Okey. Kisah yang Sayyidina Ali dia bertemu dengan Nabi SAW, dan ketika tu sahabat ni dia hidangkan kepada Nabi 1 tandan korma dan ada 1 mangkuk yang bubur daripada Bali dan ada silk bayam Brazil. Okey. Silk kat situ. Okey. Ada sebut silk ni sawi. Okey. Nabi kata Sayyidina Ali ketika tu dia makan korma dengan kuantiti yang banyak. Kalau kita fikir, korma kan, itu sebabnya korma kan makanan sunnah kan. Korma kan makan sunnah. Jadi kalau kita banyak makan korma, lagi banyak manfaatnya kan. Lagi banyak manfaatnya, lebih sihat tu badan kita. Tapi sebab itu kita dah bicara bukan pemakanan sunnah, bukan buah-buahan sunnah. Kita nak cara makan yang sunnah tu. Jadi kalau kita makan buah durian sunnah tak? Kalau ikutnya tak tergolong dalam makanan-makanan yang diambil oleh Nabi SAW. Tapi buah-buahan sunnah tak? Sunnah lah. Cuma cara pemakanan yang kita kena ambil sunnahnya tu, cara pemakanan tu. Jadi Nabi sebut pada Sayyidina Ali, wahai Ali, berhenti Ali, sebab kamu ni bau baik demam. Jadi serupanya sifat korma ni panas. Sifat korma panas, demam dia berlawan lah. Dia akan lagi tambah panas badan. Sebab itu Nabi ulurkan dia 1 mangkuk daripada bubur yang dibuat daripada Bali dan sawi ataupun bayam Brazil dalam. Okey. Ini kata Nabi SAW untuk makanan orang demam. Sebab Allah SWT Bali ni dia menyejukkan badan kita. Menyejukkan badan kita. Jadi campur dengan sawi pula, dia menyejukkan badan. Jadi Allah SWT ini makanan untuk orang ni. Kalau kita fikir tentang buah-buahan ni, kita makan ambil banyak mesti dapat manfaat tak? Rupanya kita kena tahu juga berapa kuantitinya. Kemudian kalau kita sakit mata mata sakit memang tak digalakkan ambil korma, sebab sifat korma panas. Sebab orang sakit mata, mata merah tu, Allahumma SWT, kalau dulu orang tua kat kampung tak
tak beri kita sebut sakit mata, nanti jangkit kan, dia kena sebut sakit lain. Wallahualam, divert sakit tu ke tempat lain, dia kata. Okey, orang yang sakit mata, dia tak boleh ambil kurma sebab kurma sifat dia panas, dia akan menyebabkan lebih sakit mata, lebih sakit lagi, ya. Itu yang disebut tentang. Jadi kita nak bincang tahulah kesesuaian masa, kesesuaian diri kita juga ustaz, dia nak ambil macam mana waktu bila. Macam kita ambil tembikai waktu tengah panas sangat, waktu memang panas terik, ambil jus tembikai, dia boleh menyebabkan kita demam sebab ketika tu panas yang terlalu panas tiba-tiba sejuk. Dia tiba-tiba sejuk. Terkejut. Badan kita pun terkejut. Sebab itu kalau kita baru rasanya segar ustaz, terkejut rupanya. Betul. Terkejut kan. Okey. Tapi sebenarnya macam kita mandi kan. Mandi okey. Kalau terus simbah kat kepala, panas kepala ni dia terkejut dengan air yang sejuk. Jadi cara adalah simbah kaki dulu. Di situlah hikmahnya tidak sedar pendengar betul Allah SWT sekalian. Mandi wajib kan. Mandi wajib. Okey, kenapa mandi wajib sunnah dimulakan? Ialah kita tahu membasuh kemaluan tu okey. Adalah dimulakan dengan mengambil uduk. Dimulakan dengan mengambil uduk. Barulah menyiram pada bahagian sebelah kanan dan kemudian meratakan air. Tapi kenapa ambil uduk? Ambil uduk ni masya-Allah dia untuk menghilangkan untuk istilah bahasa Inggeris bukan sains lah, synchronize, untuk menyeimbangkan suhu badan kita sebelum kita simbah dengan air yang banyak. Jadi kita ni mungkin tadi kepala panas, okey, basuh tangan, jadi tangan dah kena air dulu, jadi dia akan seimbangkan panas pada ni. Kemudian barulah kita basuh kaki apa semua, jadi dia dah seimbang semua kepanasannya pada suhu yang okey, yang semua seimbang. Jadi kalau kita simbah kepala dengan air, jadi taklah ada kesan sampingan, tak adalah kesan sampingan migrain dan seumpamanya. Distrasi dulu suhu, bagi serasi dulu. Orang tu kata simbah kaki dulu kan. Jadi sebenarnya dari sudut Allah SWT, mandi wajib sunnah ambil wuduk dulu tu pun sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan. Jadi kalau kita tengah panas terik, tiba-tiba ambil jus tembikai, jadi panas tiba-tiba sejuk. Itu yang demam. Itu kalau kita letak yang namanya cool fever, anak kita demam kan, letak cool fever tu, letak pada dahi, itu bahaya kan. Disarankan letak pada tengkuk dulu ke, letak pada dada dulu ke kan. Dia jangan terus kat kepala, sebab dia takut panas yang melampau tiba-tiba dia lawan sejuk. Lepas tu cool fever letak dalam peti ais pula tu. Keluarkan letak ke kepala, terkejut. Lepas tu letak waktu malam anak tidur letak. Betul. Sebab itu pandai ibu kita, bila demam kan, apa yang dia buat adalah dia ambil kain basah, dia lap badan dulu, lap badan kita. Kemudian Allah SWT barulah letak tuala yang basah, kain yang basah pada kepala, bukan terus letak kat kepala. Dia boleh dia terkejut lah, istilahnya terkejut. Jadi waktu pengambilan tu juga kena ambil kira tentang tu, insya-Allah. Okay. Masa agak terbatas juga untuk kita ustaz, sekejap je kan. Tapi bincang-bincang tentang makanan buah-buahan, kebaikan dia, walaupun ustaz kongsikan tadi antara nama-nama buah tu, maksudnya apa pun buah ustaz ya, kalau kita makan dia masih lagi mengikut sunnah baginda Nabi kalau cara makannya betul, insya-Allah pemakanannya betul. Ustaz, kat ujung ni ustaz sedikit kesimpulan lah untuk titipan rakan-rakan pendengar kita, silakan. Okey, insya-Allah. Mungkin ada yang tertanya sedang pendengar dan wakil Allah Taala sekalian, dia kata ustaz tak sebut tentang buah zaitun, ustaz tak sebut pun tentang buah tin kan, anggur. Okey. Sebenarnya kalau dalam kitab Syamil Muda tak dijelaskan banyak tentang buah-buahan yang Nabi ambil. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada Al-Quran, ada 6 buah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi ini juga merupakan pemakanan Nabi SAW, cuma adalah bab-bab yang macam contohnya buah tin. Nabi bukan selalu jumpa sebab buah tin ni bukan
buah-buahan Hijaz atau tanah Hijaz, Mekah, Madinah. Tak ada. Dia adalah buah-buahan Syam, buah-buahan daripada negara Syam, musim sejuk, iaitu Palestin, Syria, Jordan. Itu adalah Turki. Itu buah tin. Tapi Nabi SAW pernah makan buah tin. Bila macam mana Nabi dapat walaupun tak ada di Madinah dan di Mekah? Ketika itu para sahabat yang balik daripada berniaga ke Syam memberikan pada Nabi SAW. Itu ada hadis Nabi SAW kata bila Nabi dihidangkan ataupun Nabi dibawakan kepada Nabi buah tin, Nabi kata hidangkanlah dan makanlah. Kalau boleh aku katakan ada buah yang turun daripada syurga, maka inilah buahnya. Di situlah dalilnya Nabi makan buah tin, walaupun kita tak jumpa hadis-hadis yang banyak tentang Nabi makan buah tin, sebab buah tin ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan buah-buahan tanah Hijaz, bukan buah-buahan tanah Hijaz, tetapi dia ada buah-buahan daripada tanah Syam, tanah Syam. Jadi ada 6 buah-buahan yang daripada yang disebut dalam Al-Quran, antaranya adalah zaitun, kemudian tin, wa tini wa zaitun. Kemudian rumman ni adalah ada 5, rumman adalah ada 5. Kemudian korma, itu memang kita tahulah korma. Dan anggur. Ada satu buah yang kita banyak di negara kita. Apa dia? Watalhin, iaitu buah pisang ataupun mauzun. Mauzun, pisang. Pisang tu buah-buahan yang ada dalam syurga Allah Taala, pisang. Dalam surah Al-Waqi'ah ada buah tropika kan tu Ustaz? Ya, buah tropika. Jadi pisang. Jadi di negara Arab juga ada pisang. Ada pisang. Sebab itu kalau kita lihat peristiwa perjanjian Hudaybiyah, sebenarnya dia ditandatangani di bawah pokok pisang. Di bawah pokok pisang. Jadi pisang ni buah-buahan pokok yang boleh tumbuh di negara Arab juga sebenarnya. Sebab itu dan dia buah yang ada dalam syurga. Buah ada dalam syurga. Watalhin disebut dalam kamus mauzun, pisang lah. Jadi buah-buahan pisang yang ada dekat negara kita ni kan, dia adalah buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, buah-buahan yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itulah. Jadi kalau boleh ambil pisang. Sebab itu ada kata-kata perbuatan disebut sebiji pisang, ambil sebiji pisang menjauhkan sehari dengan doktor. Faham tak tadi? Maksudnya kalau kita ambil sebiji pisang, dia akan dia mencegah banyaklah, sebab pisang ni dia sebenarnya lebih kepada membantu sistem penghadaman kita, membantu pencernaan penghadaman dan dia sumber tenaga yang cepat untuk kita dapat. Sebab itu kalau kita lihat pemain tenis kan, waktu dia rehat kat luar sekejap sebelum masuk untuk set keduanya, dia ambil pisang kan, pisang ni. Jadi banyaklah makan pisang, tapi jangan lebih dua biji sehari. Dia ada saranan dia. Dan kau daratkan juga Ustaz kalau makan lebih. Betul. Ya. Kalau bagi orang yang ada penyakit diabetes, tak boleh pula pisang ambil dengan kuantiti yang banyak. Ya, sebab gula tu akan menyebabkan kadar gula dalam darah pun meningkat juga. Jadi ada hadnya insya-Allah. Nanti kita akan bincangkan nanti tentang cara pemakanan Nabi SAW terhadap buah-buahan pula insya-Allah. Dan ada kebaikan. Insya-Allah. Tiba-tiba teringat pisang salai Ustaz. Allahuakbar. Kat Johor jumpa. Masya-Allah. Tapi aku terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung lagi topik perbualan kita berkenaan dengan cara pemakanan mungkin insya-Allah, dan juga tentang buah-buahan juga lebih lanjut insya-Allah untuk bersama dengan rakan pendengar. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017 345 2564 atau 012